Uh, industri kayu ni saya bermula daripada usia yang agak kecil. Saya sudah berminat dengan seni ketukangan kayu, terutama yang buat perabotnya. Lepas pada menghabiskan sekolah menengah tu, dapat peluang untuk bekerja di bidang penghasilan perabot lah, dengan beberapa syarikat pembuatan perabot di Kuantan, Pahang, di Semambu. 3 tahun yang lepas, saya diperkenalkan oleh seorang kawan yang juga menghasilkan produk kayu pine. Saya tengok dia punya kemajuan atau penghasilan daripada produk kayu pine tu agak memuaskan. Jadi saya berhenti bekerja, membuat kerja-kerja renovation rumah semua. Itu pun sebab faktor usia pun tak berapa nak membantulah untuk kita meneruskan kerja-kerja renovation. Ada dua, satu kayu pellet pine, kayu pellet pine ataupun kayu pellet kayu keras tropika. Macam kita di Malaysia ni kita ada pellet, semua pellet kita ni pellet kayu. Kita buat daripada kalau orang kampung panggil geja-geja lah, lebihan-lebihan daripada kayu meranti, kayu kempas, keruing dan sebagainya. Itu dibuat pellet, tapi dia pellet keras. Tapi pellet kayu pine ni dia daripada produk pellet pine daripada luar negara yang dihantar pine Cina, pellet Euro. Dia mempunyai era kayu yang cantik. Dia dah mudah kita guna pakailah untuk buat seni ketukangan perabot tu lebih mudah. Itu beza. Kalau kita ni, kalau kayu tempatan ni dia keras. So era kayu dia memang tak ada dah, dia tidak cantik sebagaimana kayu pine. Itu beza dia. Ada pine pula, ada dua. Satu pine yang telah diguna pakai, kita recycle balik kan. Mana-mana contoh macam kilang penghasilan pemasangan kereta di Pekan Pahang. Jadi part-part daripada kereta tu dia hantar melalui kotak-kotak yang dibuat daripada kayu pine. So kita ambil kesempatan situ, ada mana yang pemborong-pemborong yang mengambil kayu-kayu daripada situ, dia buka, membuang paku dan sebagainya, kita boleh dapatkan dan masih lagi boleh digunakan untuk menghasilkan perabot pine. Dan yang keduanya kayu pine yang baru. Ada setengah-setengah pemborong-pemborong di sebelah-belah Kuala Lumpur, Kelang dan sebagainya, dia menjual produk kayu pine yang baru. Itu pun kita boleh buat perabot juga, tapi harga dia tinggi sikit lah. Jadi kita nak buat perabot tu yang orang kata mampu milik, kita carilah kayu-kayu yang dah terpakai tapi masih lagi cantik. Contoh macam ni kan, masih lagi cantik, dan tak ada pun kesan-kesan paku pun semua sekali, dan kita boleh menghasilkan produk yang boleh mampu milik. Saya dah berkecimpung 3 tahun, kembali berkecimpung dalam produk penghasilan perabot kayu. Pelbagai lah, maknanya kelengkapan rumah boleh katakan kesemuanya lah. Daripada kitchen cabinet, kursi makan, kursi set ruang tamu, katil, iron board. Tapi kebanyakannya iron board lah saya buat. Iron board saya agak famous jugalah. Yang maknanya kalau kita beli iron board biasa tu mungkin setahun 2 tahun dah tu, tapi kita buat penghasilan iron board kita seperti kabinet, dia tahan lama, cepat dia pun tebal. Itulah antara perabot atau produk-produk yang saya hasilkan melalui kayu-kayu pine tu, macam di belakang saya ni. Alhamdulillah. Itulah perkataan yang kita boleh ungkapkan. Berkat rezeki Allah Ta'ala kurniakan kepada kita di Malaysia ni, walaupun pandemik Covid melanda, kita masih lagi mampu untuk mencari customer yang memerlukan khidmat kita, menghasilkan perabot-perabot kayu. Dan perabot kayu pine ni dia agak menarik sebab
kena old timer kita pun kadang-kadang dia suka, ataupun jenis orang muda tapi menyukai benda yang originality, yang bukannya berdasarkan formika dan sebagainya. Kalau macam kayu pine ni, kalau kita tengok kan dia ada ira kayu, dia cantik. Kalau kita bakar dia timbul dia punya urat kayu dia, kita gosok dan kita varnish, dia lagi cantik. Yang itu menarik minat. So sambutan dia alhamdulillah cukup mengelakkan. Setakat ini saya berpuas hatilah dengan pasaran perabot kayu yang kayu pine yang ada di Malaysia. Perabot pellet lah terutama. Yang menjadi penghalang, bukan penghalang juga, tapi dia orang kata production kita tu agak terhad, iaitu dari segi peralatan lah. Peralatan perabot ni dia agak mahal lah. Untuk menghasilkan perabot yang cantik, kita perlukan peralatan yang berkualiti. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan kita menghasilkan perabot dalam jumlah yang banyak. Contoh, kalau kita beli peralatan yang agak murah tapi boleh pakai, kalau kita nak buat tukang sendiri boleh pakai. Kita nak buat almari satu boleh pakai, tak ada masalah, satu dua boleh pakai. Tapi untuk kita bekerja secara berterusan, kita perlukan peralatan yang mahal. So modal pun mahal jugalah. So takat ni itulah, so mengharapkanlah, cubalah mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan, yang mana macam kita ni mungkin tidak tahu sumber-sumber untuk mendapatkan bantuan. Tapi harap selepas ni mana tahu kan boleh dapat bantuan selepas ni, insya-Allah. Itulah. Perancangan saya pada masa depan, cita-cita tu daripada kecil lagi lah. Kalau mak dulu, arwah ayah pun tanya, kau besar nak kerja apa? Saya nak buat perabot. Minat, sebab ayah pun tukang kayu, so saya minat buat perabot juga. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala bagi rezeki kita pada kita akan datang, saya bercita-cita untuk memperbesarkan lagi saya punya saya punya perniagaan lah, pembuatan perabot. Dan cita-cita tu untuk memberikan manfaat kepada semua anak-anak muda. Contoh macam sekitar Mempaga kan, ada anak-anak muda yang ingin menceburi Malaysia ni luas, rakyat pun ramai. Setakat kita 5-6 ribu orang buat pun masih tak mencukupi lagi. So kita nak menggalakkan saat kita masing-masing terdesak. Kan saya nak besarkan lagi, ajak anak-anak muda untuk bersama-sama kita belajar menghasilkan produk ni, untuk lebih kurang macam kita Bumi Putera kan, mana tahu dapat sikit bantuan kerajaan, kita cari tempat yang sesuai, dan menghasilkan produk yang banyak dan pulangan yang lumayan lah. Itulah cita-cita. Juga sama-sama tu kita ajaklah, kita berilah peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Kalau kita dalam bidang mencari rezeki, bukan kata dalam bidang, semua bidang lah, kerja rezeki ni datang daripada Allah kan. Kita pun berusaha, kita orang Islam, Melayu Islam, lebih-lebih lagi kalau bukan Islam pun tak ada masalah kan. Jadi rezeki tu dah ditentukan, kita kena usaha pokok mana pun kan. Pepatah orang kata ulat dalam batu boleh makan, bukan suruh jadi ulat dalam batu. Maknanya ulat tu pun boleh hidup kalau dia berusaha, apatah lagi kita kan. 10 kali jatuh, 10 kali bangun, satu hari dia akan bangun juga. Itu semua ketentuan dia. Jangan give up, buat aja kan, insya-Allah boleh dapat. Jangan mudah putus asa, jangan tunggu memang tak boleh lah. Kita kena move on je, bergerak aja, insya-Allah mesti dapat. Achievement dia mesti ada.